Hasrat seorang ibu yang mahu masa depan anaknya tidak terhenti meskipun dipenjara pada usia belasan tahun menjadi antara sebab golongan banduan berpeluang mendapatkan akses pendidikan peringkat tinggi bermula lebih sedekad yang lalu. Laporan disediakan oleh saya sendiri. Ya, bermula dari ibu itu tahun 2008. Dia telah menulis kepada OUM meminta sekiranya OUM boleh memberikan pendidikan kepada anak dia. Bermula dengan menawarkan pengajian peringkat diploma di Sekolah Integriti Kajang dan Sekolah Integriti Kota Kinabalu, OUM mengembangkan peluang pendidikan ini kepada pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah dan seterusnya peringkat doktor falsafah. Naib Presiden yang juga timbalan Naib Chancellor OUM, Profesor Dr. Santi Raghavan berkata, antara cabaran awal dalam pelaksanaan peluang ini adalah untuk melantik tenaga pengajar bersesuaian bagi perdepan pelajar, selain dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di dalam penjara. Kami mula mengajar juwana dan juwana ini dalam awal belasan tahun dan masuk ke penjara pula atas sebab membunuh. Jadi cabaran saya masa itu adalah untuk memilih tenaga pengajar yang sesuai, yang boleh mengajar juwana yang disabitkan dengan kesalahan membunuh. Saya juga kena jaga keselamatan tenaga pengajar ini ya, sebab ialah dalam penjara apa-apa boleh berlaku, rusuhan dan sebagainya. Jadi saya ambil insurans untuk setiap seorang tenaga pengajar yang masuk ke penjara. Antara cabaran lain dihadapi adalah memastikan tenaga pengajar bukan sahaja mempunyai nota mencukupi, malah menguasai kaedah blended learning. Berikutan pelajar banduan hanya diberi masa 2 jam sehari bagi kemudahan internet serta akses bahan rujukan yang terhad. Selain peluang pendidikan, OUM juga membantu mengurangkan jumlah banduan dalam penjara dengan memastikan melalui ilmu pengetahuan yang diperoleh, banduan akan diterima semula ke dalam masyarakat. Kadar kos seharian dalam RM38 hingga RM41. Nah, kita ada lebih kurang 700,000 banduan di Malaysia. Dan ini kalau kita lihat dalam anggaran RM2.5 juta setahun. Sekiranya kita ingin mengurangkan kos tanggungan oleh kerajaan ya, maka semestinya kita kena kurangkan jumlah banduan di penjara. Sementara itu, berkongsi pengalaman selaku tenaga pengajar pula, beliau yang bertanggungjawab selaku pensyarah bagi program Doktor Falsafah menceritakan bagaimana pelajar banduan ini perlu berdepan takdir dihukum tanpa tarikh bebas. Mereka tetap bersemangat melanjutkan pelajaran kerana sekurang-kurangnya melakukan sesuatu yang positif untuk diri sendiri. Tipu sekiranya tidak terkesan dengan kisah dan pengalaman dikongsikan pelajar-pelajar beliau di penjara. Namun harapan sebagai pendidik cuma satu, pendidikan menjadi pemangkin kepada perubahan mereka ke arah lebih baik di masa hadapan. Tapi tak cukuplah kita kalau setakat sedih saja, kita kena melakukan sesuatu. Jadi besarlah harapan kami ya, dengan program pendidikan di penjara. Kami benar-benar berharaplah bahawa episod mereka yang suram akan digantikan pula dengan pengampunan dan pembebasan, dan seterusnya mereka boleh menjadi rakyat biasa di luar dan tidak akan kembali ke penjara. Dalam siri berikutnya, saya tengok mereka ini sangat positif. Sangat positif walaupun keadaan mereka ditahan mungkin untuk sepanjang hayat dan sebagainya, namun mereka tetap mempunyai sikap yang positif untuk menimba ilmu.